Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kami di dalam Keria Podcast, di mana di dalam Keria Podcast ini kami akan membincangkan mengenai kes-kes di dalam undang-undang TOY. Untuk pengetahuan penonton-penonton semua, ini merupakan episod kami yang kelima. Dan di dalam episod ini kami menjemput seorang panel yang jauh daripada Seri Iskandar Perak untuk kita merekodkan video kita pada kali ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membenarkan panel kita untuk memperkenalkan diri beliau. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Ali Faikal bin Mazlan dengan nombor medik 23 BS 03021. Baik, Encik Alif. Untuk video kali ini, apakah nama kes yang akan Encik Alif kongsikan? Biasa nama kes yang telah diberikan adalah Dikerji Peternella Halma BS Muhammad Nur bin Bahrum and Order 1990. Itulah. Itulah kesnya. Baik, saya rasa nama kes dia agak rumit untuk saya sebut. Jadi kita teruskanlah, Encik Alif. Tanpa membuang masa, Encik Alif bolehkah kongsikan kepada kami apakah sebenarnya yang berlaku di dalam kes Dikerji Peternella ni? Okey, dalam kes ni saya akan kongsikan fakta yang pertama. Dalam kes ni perayu iaitu Dikerji Peternella adalah seorang jururawat yang terlatih dan didaftar yang telah bekerja menjaga pesakit yang cacat di negara Belanda pada tahun 1980. Okey, pada tahun 1 November 1983 dia telah mengambil cuti tanpa gaji selama 2 tahun setengah untuk mengembara sekeliling dunia. Perayu telah melancong naik basikal dan telah sampai ke Malaysia pada 21 Oktober 1984. Pada 24 Oktober 1984, apabila menunggang basikal daripada Ipoh, perayu telah dilanggar oleh responden, yang mana responden Muhammad Nur bin Bahrum, yang mana responden pertama punya bas, tapi responden dua yang bawa, responden dua yang langgar orang itu, perayu itu. Maksudnya kat sini ada dua responden lah. Yes. Bas tu dibawa oleh responden kedua, tapi responden satu punya bas. Yes. Faham. Selepas itu, perayu telah mengalami kecederaan yang sangat teruk. Liability untuk kemalangan itu pun telah diakui oleh responden-responden tersebut dengan ganti rugi umum sebanyak sejumlah 80,000 telah diberikan kepada perayu sebagai ganti rugi umum untuk sakit dan penderitaannya. Dan untuk kehilangan kesenangan hidupnya, responden-responden juga bersetuju untuk memberi jumlah 55,850 untuk kehilangan mata pencarian dari tarikh kemalangan itu sehingga tarikh perbicaraan. Itu adalah fakta kes dalam kes ini. Maksudnya Encik Alif, tadi Encik Alif kata responden dah setuju nak bagi duit, betul? Yes. Maksudnya kat sini sebelum ni dia dah ada kes lah. Yes. Jadi sebenarnya dia kes di mahkamah Tinggi. tinggi, kira yang ni proses perayuan. Yes. Di mahkamah persekutuan. Kenapa dia tak proses di mahkamah rayuan? Mahkamah Rayuan. Okey, pada tahun ini 1990 Mahkamah Rayuan tidak ada. Jadi maksudnya lepas mahkamah tinggi dia akan terus ke mahkamah persekutuan lah. Yes. Mahkamah rayuan tercipta pada 1994. Okey, 1994. Jadi Encik Alif, di mahkamah persekutuan ni, apa sebenarnya isu yang terjadi kat sini? Okay, isu sebenarnya perayu ni yang apa yang dipertikaikan oleh mahkamah, dipertikaikan di mahkamah tinggi adalah sama ada perayu berhak membuat keputusan bagi kehilangan mata pencarian akan datang di bawah Seksyen 28A, Klausa 2, Klausa C atau Undang-Undang Sivil 1956. Tuntutan itu telah ditolak di mahkamah tinggi dan perayu telah membuat rayuan di hadapan mahkamah persekutuan. Maksudnya kat sini tadi Encik Alif ada bincangkan ataupun sebut tentang seksyen pelik-pelik di dalam Undang-Undang Sivil kan? Boleh ke Encik Alif bacakan sikit apa sebenarnya Akta Undang-Undang Sivil? Alright, tadi saya ada tanya Seksyen 28A, Klausa 2, Klausa C tadi. Dia mengatakan bahawa sekiranya perayu ini umur dia 60 tahun ke atas, dia tidak berhak untuk dapat tuntutan untuk pencarian apa tadi yang saya sebut?
pencarian mata pencarian. Mata pencarian dia betul. Sekiranya umur dia bawah 60, dia berhak untuk tutup benda tu. Okay, baik Encik Alif. Tadi Encik Alif dah menceritakan kepada saya dan juga para penonton yang sedang menonton ini mengenai fakta kes. Encik Alif juga dah mentangkan isu apa yang berlaku dalam kes rayuan di Mahkamah Persekutuan ini. Jadi adakah Mahkamah Persekutuan menerima rayuan yang diutarakan ataupun yang diajukan oleh pihak perayu? Okey, dekat sini Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan itu, tetapi dengan duka citanya Mahkamah memutuskan bahawa ia tidak berhak untuk mendapat award ganti rugi untuk kehilangan mata pencarian akan datang. Ya, Encik Alif, saya agak confused. Kat sini saya rasa penonton pun agak confused. Tadi Encik Alif ada cerita tentang section sekian-sekian dalam Undang-Undang sini. Dia kata kalau mana-mana yang bawah 60 tahun adalah dibenarkan betul untuk mendapat hak mata pencarian akan datang. Okey, Jadi betul. kenapa dalam kes ni perayu tak dapat? Okey, dalam kes ni kalau kita nak menggunakan Akta 28, Akta Undang-Undang Sivil yang 28 klausa 2, klausa C itu, di mana perayu mestilah dalam keadaan mendapat gaji ketika berlakunya kemalangan. Tetapi dalam kes ini, tu yang salah tu. Perayu dia ambil cuti 2 tahun setengah tanpa gaji. Itu yang menyebabkan akta ini tidak boleh diguna pakai kepada perayu. Jadi Encik Alif kat sini tadi saya fahamlah kenapa dia tak dapat mata pencarian akan datang semua itu atas sebab-sebab yang Encik Alif dah sebutkan tadi. Tetapi Encik Alif kata Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan. Jadi kat sini saya nak minta supaya Encik Alif bagi tahu kepada saya dan juga penonton apa sebenarnya yang Mahkamah benarkan. Okey, dekat sini Mahkamah memang menolak sekeras-kerasnya lah menerima bahawa perayu kehilangan semua keupayaan untuk mendapat mata pencarian. Mahkamah memang tolak semua yang apa yang dipinta lah. Dekat sini oleh itu Mahkamah mengawardkan RM200,000 bagi ganti rugi kehilangan upaya untuk mendapat mata pencarian. Kira Mahkamah bagi jugalah award kan. Dan memberikan lagi RM80,000 bagi ganti rugi sakit dan penderitaan. Ada lagi. Total kedua-duanya sebanyak RM280,000 diberikan oleh Mahkamah kepada perayu di bawah ganti rugi umum. Kat situ kita boleh nampak Mahkamah beri juga perayu ini ganti rugi. Jadi Encik Alif, tadi Encik Alif ada kata dia dapat RM280,000 kan? Yes. Sebenarnya saya rasa saya confused. Penonton pun mungkin confused sebab dia tidak dapat Encik Alif. Jadi Encik Alif, cuba Encik Alif terangkan sebenarnya macam mana kiraan Mahkamah sampaikan perayu ni boleh dapat RM280,000. Okay, baik. Kiraan ganti rugi Mahkamah dia macam ni. First dia kena tahu perayu tu gaji berapa sebulan. Dalam kes ni gaji dia RM1,270. Lepas tu kita kalikan dengan 12 untuk setengah tahun. 12 bulan lah. Yes, 12 bulan. So bila kita kali 1270 kali 12 kita dapat 15,240. Lepas tu bila dah dapat total tu kita andaikan dalam kes ni kita tolak dia punya komitmen dia, kita tolak siap-siap, totalnya 13,000. So dekat sini 13,000 kita darabkan dengan 16. Sebab apa 16? Sebab apa tu Encik Alif? Okey, sebab dia dalam kes ni perayu dianggarkan oleh Mahkamah 16 tahun lagi boleh bekerja sekiranya dia tidak terlibat dalam kemalangan oleh responden. Jadi 13,000 kita darabkan dengan 16 tahun, kita dapat jumlah 200,000 tepat. Tak tepat lah, 200,800. Kenapa jadi 200,000? Sebab Mahkamah ambil bundarkan. Ambil bundarkan jadi 200,000. So yang 80,000 tadi? So 80,000 tadi itu Mahkamah bagi sebagai ganti rugi sakit dan penderitaan. So total Mahkamah bagi banyak juga artinya RM280,000 kat sini. Jadi Encik Alif, kita telah pun sampai di penghujung segmen video Keria Podcast kita pada hari ini. Tetapi saya rasa tak
tak manis lah. Seandainya kita tutup dengan keputusan mahkamah sahaja, saya nak minta kepada Encik Alif untuk memberikan sedikit pandangan terhadap kes yang Encik Alif telah kongsikan kepada kami sebentar tadi. Silakan Encik Alif. Pandangan saya dalam kes ini, saya sangat bersetuju dengan mahkamah telah memutuskan atau macam mana orang cakap, meletakkan satu hukuman tu dengan sangat adil dan tiada khilafan lah bagi saya. Kiranya perayu dapat, memanglah tak dapat apa yang dia nak, tapi tetap mahkamah bagi apa yang dia boleh bagi. Bagi saya cukup lah dalam, yelah dia pun lumpur sampai tak dapat sebagai dia punya pelbagai. So itu saja pandangan saya pada hari ini, insyaAllah, dalam kes ini. Baik Alif, jadi para penonton semua, kita sudah pun sampai ke penghujung video kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Encik Alif kerana hadir pada hari ini sebagai panel kita untuk mengkongsikan kes di dalam undang-undang tu. Jadi sebelum kita habiskan video kita pada hari ini, saya nak beritahu kepada semua, sponsorship kita pada hari ini merupakan Mami Chef Mi Tarik, di mana di hadapan kita ada perisa lontong dan juga perisa tom yum. Untuk pengetahuan semua, tom yum ni rencah dia bukan serbuk tetapi paste tom yum asli. Jadi semua boleh pergi ke supermarket terdekat anda untuk membeli Mami Chef Mi Tarik. Jadi sekian saja daripada kami di dalam Keriau Podcast. #Keriau tak keriau. Woo!